Baiklah, terima kasih kepada pengerusi majlis. Agak kekok ya saya sebab saya selalu jadi MC, lepas tu saya pula macam terima kasih kepada MC gitu. Sebelum itu saya nak mengalu-alukan kehadiran juga bersama dengan kita pada hari ini yang berbahagia Prof Karim dan juga orang-orang kuat untuk perpustakaan Hamzah Sendut. Terima kasih kerana datang, dan juga kepada semua yang berada di sini, terima kasih kerana datang untuk hari ini, walaupun saya tahu ada lagi kita punya roh masih ada lagi di langit, dan untuk kita memanggilnya masuk ke dalam jasad agak sukar pada pagi ini. Tak apa. Okey, macam mana saya nak cerita terlebih dahulu mengenai tajuk ni, dia macam pelik sikit. Sebenarnya apa yang saya nak cerita ni lebih kepada kehidupan saya juga. Macam mana dari dulu kehidupan saya ni agak terumbang sikit. Dia kadang-kadang naik, kadang turun, macam tu biasalah kan. Jadi hari ini saya tak nak lah hello welcome gitu. Saya tak nak begitu rigid. Kalau boleh kita nak santai-santai je lah, good morning gitu. Okey, baiklah, saya nak mulakan dulu. Kalau anda seperti mana yang anda tahu, saya baru saja bergraduasi. Kok agak kuat dia bunyi screenshot itu. Tak apalah. Saya baru saja bergraduasi ya hari itu. Lepas tu seperti mana yang anda tahu, saya juga MC USM, banyak event-event yang saya dah join dekat sini, dan pendebat USM, dan banyak lagi lah. Jadi, dan baru-baru ini saja satu anugerah yang diberikan oleh USM kepada saya yang paling tinggi ialah anugerah pelajaran diraja untuk terbaik dalam segala lapangan. Jadi sebelum saya nak cerita macam mana saya dapat benda tu, ya, saya nak cerita juga macam mana perjalanan hidup saya daripada dulu, lepas tu sampailah sekarang, macam mana seorang makhluk ini boleh menjadi makhluk itu. Macam itulah. Okey, kita bermula dari saya ni lah. Tapi saya cuba untuk pendek-pendekkan lah. Ada benda yang saya akan skip juga. Okey, dari saya sekolah rendah dulu. Saya ni macam mana nak cakap, antara orang yang tak boleh nak duduk diam. Bukan tak boleh duduk diam maksudnya tak boleh duduk macam berlari-lari, tak. Masalahnya maksud saya dia lebih kepada saya suka nak try untuk interact dengan orang, bercakap-cakap. Lepas tu antara first yang saya join dulu ialah choral speaking anda dekat sekolah. Biasalah kan korang pernah join juga kan. Nak jadi kita, antara momen pertama saya menjadi seorang pengacara majlis, sebab selalu orang tanya pasal kenapa bila jadi MC, macam mana jadi MC, sejak bila jadi MC. Jadi saya secara jujurnya, kalau tak silap lah, saya jadi MC adalah pada umur, tak ingat berapa matematik, darjah 4 umur berapa? 10 tahun lah. Nampak tak teruk matematik di situ. Okey, darjah 4 saya dah jadi MC dari darjah 4 sampailah sekarang. So tak ada cerita yang menarik sebenarnya waktu sekolah rendah. Yang menjadi menariknya adalah pada sekolah menengah. Biasalah kita manusia, kita akan rasa macam yang kita dah buat yang terbaik dari Alhamdulillah UBSR saya dapat straight A, 5A. Agak bangga, biasalah kan manusia. Lepas tu masa diri pandai sampai dekat PMR terus. Jadi macam kita belajar lagi, dan Alhamdulillah saya dapat 7A 1B. Pun masa tu kira macam ya Allah, orang akan macam tahniah syahadat bla 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 la la la. Lepas tu ada lagi yang dapat straight A, tak apa macam tu. So macam masih lagi dikurniakan dengan sesuatu yang boleh kata rezeki yang baik masa tu. Sampailah waktu tingkatan 4, saya ni rasa macam aku dah pandai kan. So macam dah pandai la. So belajar pun kadang-kadang terumbang ambing juga, kadang rasa dah diri terlalu pandai dengan certain subjek, lepas tu rasa macam memandai kan. Lepas tu adalah keluarlah result pada yang first, terciduk. Saya ingat lagi benda yang paling saya susah nak score is math. Saya memang tak boleh masuk matematik dari dulu memang sangat susah. Dan yang nak menjadi ceritanya juga, math ni paling tinggi pun saya dapat 32, saya ingat lagi. Lepas tu 32, lepas tu menjadi 16, lepas tu menjadi 8, dan seterusnya menjadi kosong. Pernah menjadi kosong, dan cikgu dekat situ pun dia kata, this is the first time ever history dekat sekolah tu yang student dapat kosong, telur. Jadi macam terkejutlah juga. Dan yang menariknya lagi ialah mak saya cikgu math. So macam apa yang aku buat ni? Faham tak? Jadi macam
dia agak sangat stres masa tu, sebab masa tu juga abang saya sekolah yang sama, dan dia adalah one of the best student yang pernah muncul di sekolah itu. Dia boleh kata masa SPM dia straight A, 6 A+, so one of the best student. Asalnya orang yang ketiga kot paling pandai dekat sekolah tu. Sekolah tu sekolah elite juga, one of the best school dekat Sarawak. So macam kalau nak ikut ranking, nombor 4 lah dekat Sarawak. Kalau ikut ranking student, saya antara yang ketiga paling rendah. So agak-agak susah jugalah masa tu. Masa form 4 saya memang berget aktif gila-gila dalam debat, dalam forum, mewakili Sarawak berapa kali entah tak tahu. Lepas tu menjadi pendebat terbaik lah peringkat ni. Jadi macam sampai satu tahap ada seorang cikgu bio, korang biasa buat praktikal kan, praktikal apa PK kan, benda tu kan. Sampai saya kata, cikgu tu kata, awak nak ada satu event masa tu. So dia tanya, awak nak buat PK ni ke ataupun awak nak pergi event ni? Selama dia event. Gitu. Sebab memang minat saya ke arah MC dan juga debat masa tu sangat-sangat melonjak tinggi sampai tak ingat dunia. So jadilah benda tu. So macam dia kata, tak apa saya bagi C. Okey cikgu C. Saya pun okey. Macam so tak apalah C. So jadilah cerita macam tu. Dipendekkan juga ceritanya juga. Kan saya dah cerita pasal abang saya tadi kan. Dia one of the best student. And kebetulan masa saya, batch saya tu, ada seorang cousin, which is cousin saya orang Kedah, sebab mak saya orang Kedah. Saya half blooded. So cousin saya di Kedah ni is one of the best student juga dekat Kedah, Behang. So waktu SPM saya keluar result, lepas tu SPM dia pun keluar result, dia dapat 11 A+. Kau mampu. 11 A+, ya Allah, macam mana lah hang dapat, hang guna mantra apa tak tahu. Lepas tu jadilah biasalah, because of my parents is cikgu, jadi biasalah dia akan biasalah, hang tahu tengok ni cousin hang. Lepas tu abang hang dulu ni, lepas tu mulut-mulut cikgu pula. Biasalah, dia akan cakap apa, kan cikgu kan nak yang terbaik untuk kita gitu. Lepas tu cikgu-cikgu pun kata, kenapa awak boleh macam ni, macam awak tak boleh nak capai, kenapa awak tak sama dengan abang awak, kenapa awak ni, kenapa awak hanya join benda ni tapi akademik awak, kelas saya pun awak tak datang, awak tidur. Macam tu biasa. So saya selalu dapat benda tu lah. Jadi nak dikatakan SPM saya adalah momen yang paling teruk dalam hidup saya. Sebab saya pun dapat 2A biasa, 1A minus, jadi 3A. Lepas tu macam MC tadi, sama okey, faham. Yang macam abang MC tadi kata 3A, tapi dia ada lagi ada benda yang seterusnya, which is ada 4 dadu. 4D untuk semua subjek. Untuk subjek yang kritikal, saya sekolah sains tulen, jadi D tu termasuk admat wajib, fizik, bio, kemis, semua tu. So memang saya tak boleh cope dengan sains tapi masuk di Universiti Sains Malaysia tu gitu. Tak apalah. Okey, agak ironi di situ, tapi tak apa, nanti rezeki kerusi ni pun melambung-lambung ke belakang. So nak jadikan cerita juga disebabkan result yang begitu teruk, jadi parents saya pun rasa macam down lah. Saya pun down. Lepas tu at the moment paling yang saya ingat lagi, dia kata macam ni, lepas ni jangan join dah benda-benda yang bercakap-cakap. Benda ni tak mendatangkan apa-apa kebaikan pun dekat kau. Macam you are one of the worst student, tapi dia taklah cakap English, dia cakap Melayu lah. One of the worst student yang pernah ada dekat, ni lah, macam tu lah bunyi ayat dia. Bayangkan insan yang memang dekat dengan kita, dia tahu benda macam tu dekat kita. So how would you feel? Mesti rasa macam ni kan. Saya pun memang sangat-sangat terkesan. Memang masa tu seminggu duduk dalam bilik, macam dah orang dah macam apa, kurus gila sebab tak nak makan sangat, merajuk kan kata kan. Tapi dengan diri sendiri yang mendatangkan dengan result yang macam tu. So macam mana kita nak buat lah kan. So hari tu saya ingat lagi juga, saya secara sembunyi-sembunyi saya keluar, sebab masa tu ada training untuk debat untuk kawan-kawan saya, junior-junior saya. So saya sanggup berjalan jauh pergi dekat universiti yang dekat-dekat rumah saya tu. Saya berjalan dalam 40 minit, sanggup sebab nak train adik-adik saya dekat debat tu. Lepas tu kebetulan juga dia orang menang, nasib baik. Kalau tak naya je aku jalan 40 minit. Lepas tu nasib baik menang. Lepas tu dari situlah bermula detik-detik yang macam hidup saya ni macam
tak ada guna, sebab dah semua benda jadi macam tak cun, parents pun tak apa nak suka sebab SPM teruk. Jadi diorang pun one of ayat diorang kata tak ada masa depan. Tak ada masa depan. So macam tak apalah. So nak masa tu juga benda yang saya minta dekat UPU benda UPU kan, semuanya tak menjadi. Macam semua benda tak datang. In fact yang IPTS pun yang saya isi semua tak datang. Hanya satu surat je yang datang ke rumah. Tu pun dia tak datang ke rumah, saya kena jemput ambil sendiri kat JPN. Sedihnya untuk aku. Which is surat tu ialah surat anda layak untuk memohon tingkatan 6. Tak apalah, jadi mohonlah tingkatan 6. Jadilah masuklah form 6 balik. Zaman kita orang masih pakai baju sekolah. Zaman korang mungkin dah pakai ni kan. Kita orang setengah baju sekolah, setengah baju biasa. So masa tu pakai baju sekolah lah, biasalah macam tu. So saya dari sekolah elit kan yang saya kata tadi. So semua kawan ada yang pergi Moskow, ada yang pergi Australia, ada yang pergi Spain, ada yang pergi US untuk sambung study. Pergilah. Lepas tu yang menjadi sedih juga, grup saya masa study masa SPM dulu semuanya pergi overseas. Saya seorang duduk sini, and kalau duduk sini dia belajar dekat UM ke tak apalah kan. Tapi masa tu saya belajar untuk tingkatan 6. So macam agak sedih di situ. Tapi tak apa. Masa tu saya ni juga saya kata sebab ada dua rumah, saya ada 2 rumah. So 2 rumah, satu dekat kawasan bandar sikit, satu dekat kampung. So my parents dia ajar dekat kawasan kampung, jadi saya dekat kawasan rumah bandar sikit. So macam saya minta untuk tinggal seorang diri. So dia orang pun bagi satu kereta untuk saya ni. So tak apalah, tinggal seorang diri. Lepas tu pergi pergi sekolah sendiri-sendiri. Jadi masa tu pun saya ingat balik, jangan join apa-apa benda yang bercakap. Jadi cikgu masa tu dia tengok saya dari sekolah elit, dia nak suruh saya jadi seorang ketua student. Saya kata nak ke tak nak. Lepas tu kata tak nak lah sebab ni kes-kes dengan ayah lah bla 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 bla. Lepas tu nak jadikan cerita, sampai satu sem tu cikgu dah tak tahan dengan si ketua tu, so dia nak juga saya jadi. So dipendekkan ceritanya, banyak konflik kalau nak cerita pun sampai malam. Jadi saya pun menjadi ketua secara senyap-senyap. Saya tak bagi tahu pun parents saya jadi ketua student untuk semua student bla bla bla. Lepas tu buatlah sendiri kerja. Banyak yang saya buat dekat sekolah tu, dia sekolah yang suburb dia macam pinggir bandar sikit. Jadi budak-budak dia lambat. Dia bukan lambat, dia suka bukan berfoya-foya. Dia suka main-main, berfoya-foya. Dia suka main-main. Jadi macam dia tak begitu nak sangat ke akademik. Lepas tu saya suka buat benda yang lain daripada orang lain. Saya buat PRK pilihan raya untuk siapa yang jadi form 6 apa semua tu. Saya ingat lagi masa tu pukul 2-3 pagi saya pergi dekat mall belakang rumah. Lepas tu mencari kotak-kotak macam orang yang tengah mengemis cari kotak. Lepas tu ada pula macam-macam lah. So saya sendiri ambil kotak tu, buat sendiri kotak tu 12 kotak, semua saya ni untuk jadi pilihan raya untuk sekolah. So macam tu lah sampai tahap saya nak ubah something. So yang tu tak apa. Kisah yang berkaitan dengan bercakap juga, one of the story is saya join pidato. Sebab masa tu cikgu sangat-sangat kesutukan, tak tahu macam mana nak cari siapa nak buat pidato. Lepas tu macam saya pun kesian kat dia, so saya pun join. Lepas masa tu join tu saya fikir macam dah lah parents tak suruh join benda yang bercakap-cakap. Lepas tu tiba-tiba nak join ni, mesti kena marah kan. So macam tak apalah, join. Tapi strategi saya masa tu masuk ke peringkat yang first daerah tu, saya cuba untuk lupa satu isi. So macam kalau tak cukup isi, maksudnya tak boleh menang lah kan. So saya cuba bla 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 bla. Lepas tu Caca buat macam Caca. Lepas tu habis tu tiba-tiba diumumkan. Dan umum dapat nombor 2. So macam tu memang happy gila sebab tak menang. Sebab kalau menang, wakil untuk negeri. So nak jadikan cerita, dah habis dah macam happy lala. Tapi cikgu tak tahulah. Lepas masuk kereta baru bagi tahu. Tiba-tiba ada orang yang mengejar kereta itu, kereta kita orang dari belakang. Lepas tu dia kata, berhenti. Rupanya masa buka pintu tu, yang menang tadi tu kejar. Buka pintu, kenapa? Ingat salah piala ke apa kan. Tapi kalau duduk tengok-tengok sebelah, piala dia tinggi lagi. So macam dia memang menang lah kan. So macam kenapa? Lepas tu dia tanya, dia kata yang tarikh untuk peringkat negeri ni clash dengan dia punya teater peringkat kebangsaan. Jadi macam dia kena pergi untuk peringkat kebangsaan punya. So boleh tak awak ganti saya?
Ya Allah, so macam okey tak apalah, macam okeylah. So gantilah pergi peringkat negeri. Masa peringkat negeri tu nasib baik Sarawak kan besar kan. Jadi nasib baik masa tu saya dekat kawasan saya sendiri. So macam tak kantoi. Kalau nak pergi bertanding pun tak perlu pergi jauh-jauh, tak perlu naik flight. So nasib baik, so join lah lawan. Tapi masa tu saya sangat-sangat kesian dengan cikgu saya sebab dia dah buat macam-macam. Kalau kita dah tengok cikgu kita buat macam-macam, kita rasa macam still kita nak buat the best. Tapi masa tu saya nak buat the best juga, tapi macam saya kurangkan sikit. Macam mana nak cakap faham lah kan. Lepas tu untuk peringkat negeri dia ada 2 kali untuk pidato spontan. Jadi entah kenapa ada satu masa tu saya nampak kumpulan pemidato ni, dia dulu bekas yang saya lawan masa debat. Jadi saya geram. Sebab dulu dia pernah kalahkan kita orang dengan sebab juri dia orang is cikgu sekolah dia orang juga. So sangat bias. Macam sangat tak puas hati lah. So tiba-tiba terbuat baik-baik. Jadi macam buat betul-betul, dia tengok menang. Jadi Johan pula, ya Allah macam mana aku nak buat ni. So dia kata, komite kata awak kena ready sebab kita nak invite awak untuk pidato kebangsaan dekat Negeri Sembilan. Matilah aku kalau bapak aku tahu. So macam okey tak apalah. So saya hold dulu, hold. Lepas tu tiba-tiba saya call lah nak kata ni sebab tarikh nak dekat dah. So masa tu tak exam lagi. So kata macam ni, Assalamualaikum. Boleh tak nak minta izin nak pergi Negeri Sembilan? Buat apa pergi Negeri Sembilan? Gitu. Nak pidato sejak bila pidato? Lepas tu cerita lah. Lepas tu dia kata tak apalah, pergilah. Sebab masa tu alhamdulillah sebab first sem dengan second sem untuk form 6 saya buat memang baik-baik lah. First saya memang dapat 39, second pun 39. Lepas tu sampailah ke sem 3 lah, 4 flat. Jadi masa tu dia orang macam dah faham lah macam tak apa. So nak jadikan ceritanya, join lah benda tu. Tapi dekat peringkat kebangsaan saya tak menang lah. Tapi alhamdulillah masa kat sini ada 3 orang kawan saya yang kebangsaan tu juga jadi student USM kat sini juga. So macam one of the best student lah. Gitu. Lepas tu kita skip dari bahagian tu. Yang bestnya ialah waktu saya hari graduasi masa form 6 kan akan ada ketua student akan bercakap, akan bagi speech lah. Saya tak pernah bagi tahu pun dia orang yang saya ketua student. Faham tak? Jadi macam masa tu sangat-sangat lucu sebab masa tu dah masuk dewan apa semua, tiba-tiba MC kata, dengan ini majlis dengan segala hormatnya menjemput wakil pelajar dia kata pengerusi bla 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 Muhammad Syarat Nakidin. Tengok je aku jadi macam tu lah. So saya pun bercakap ke atas tu, pumpang dan alhamdulillah masa tu hari graduasi dapat dalam 8 anugerah tu saya sapu 5 masa tu. So alhamdulillah lah. Hari ni kan hari untuk kita menzahirkan riak kita. tak adalah ni bukan untuk niat riak kan, untuk bagi tahu je lah macam mana dulu saya seorang yang sangat teruk, lepas tu tiba-tiba diberikan peluang kedua, especially kat form 6. Lepas tu nak jadikan cerita berkali aku ulang. Untuk ke peringkat universiti masa tu saya tak tahu pun kewujudan USM. Kan? So memang masa tu sebab saya dah terlalu orang kata terlalu kecewa dengan diri sendiri sampai saya tak tahu nak sambung dekat mana. Yang ni orang tak tahulah juga sebab saya tak tahu nak sambung ke mana. Yang dulu-dulu pun kita dengar yang famous UM. Kenapa UM famous sangat? UKM macam itulah. Assalamualaikum. Guru aja. Dan universiti-universiti yang sewaktu dengannya lah. Jadi benda-benda macam tu. So USM pun saya tak tahu nak masa tu juga kawan saya sendiri dia kata jomlah masuk USM. Dia kata so petang tu, which is the last day, and petang tu dia tutup untuk permohonan pada pukul 4, pukul 3.30 saya letak surat apa semua. Sebab dulu zaman kita orang kena bayar asing RM40. Yang korang masuk sekali UPU kan, yang kita orang dulu RM40. Siapa yang tak dapat memang RM40 tu selamat di USM gitu. Tak adalah untuk mentransformasikan gitu. Tak adalah macam itulah. Jadi masuk tu, lepas tu saya tak tahu nak isi yang mana satu. Saya minat dalam komunikasi, bercakap-cakap, dan one of the aims saya dulu is saya nak menjadi newscaster ataupun host dekat TV dulu. Lepas tu nak masuk ke
nak masuk isi tu dekat USM, jadi macam USM kot mesti orang ramai lagi yang pandai bercakap bla 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 bla. So macam kalau aku masuk sini mesti aku tak di ni, tapi masuk sini boleh je. Tak adalah. Astagfirullahalazim. Okey. Jadi benda macam tu lah saya join pendidikan. So nak ceritakan kepada anda yang sebenarnya hidup kita ni memang dah disusun atur dengan sangat-sangat cantik sebenarnya. Jadi saya dulu mungkin teruk macam tu, tapi sekarang ni alhamdulillah makin okey. So perjalanan dekat USM pula agak menyebar jugalah sebab dia ada ups and down apa semua. Masa saya masuk, ramai orang yang tanya macam mana saya boleh MC, macam mana saya boleh join debat. Macam tu. Kisah debat tadi lupa. Kita zoom balik ke belakang. Masa saya sekolah menengah dulu, kisah saya nak join debat ni, orang mesti kau diselect, dipilih oleh cikgu sebab suka bercakap dalam kelas. No, tak. Saya dipilih dalam debat. Cerita menarik sikit. Masa tu saya terlupa pencil box dalam bilik bahasa Melayu. So masa tu kawan saya tengah join debat training. Lepas tu tiba-tiba lupa pencil box. So patah balik, ambil pencil box. Lepas tu tengok awak stay lah sini, join kita orang dengar. Jadi bermulalah rentak debat di situ. Tu je pun. So saya develop lah dari situ. So patah balik ke USM, orang ramai tanya saya bila saya start jadi MC. So kalau secara ni lah secara sebenarnya masa orientasi kita ada hari-hari orientasi kan. So ada second day tu kita ada volunteerism dekat balik pulau. So masa tu Abeyo mesti kenal kan. Abeyo kata siapa nak jadi MC boleh jumpa saya. So saya tak angkat tangan dulu sebab saya takut, sebab USM kot macam ramai sangat orang. Lepas tu adalah seorang kakak ni kata saya nak. Lepas tu tak apalah. Lepas tu dah habis berkumpul malam tu, saya berlari pergi. Lepas tu saya kata Abeyo tadi kata nak cari MC kan. So macam boleh tak saya nak jadi MC. So dia kata boleh. So esoknya for the first time, second day saya dekat USM, terus jadi MC. Macam itulah. So the first moment saya menjadi MC dekat USM is the second day orientasi. So apa yang saya nak cakap kat sini juga is apa yang peluang yang korang ada kan sekarang ni, kalau boleh korang grab betul-betul, especially untuk adik-adik lah, okay. Sebab peluang yang datang ke kita tu sangat-sangat susah. Jadi apa yang saya buat is saya ambil masa tu and saya make sure untuk bagi sepenuh jiwa gitu. Okay. Agaknya agak mencemburui, tapi tak apa, saya cepatkan. Saya nak cerita juga sikit untuk bahagian akademik. Akademik ni agak mencabar juga. So masuk di USM, biasalah kita sebagai student kita akan berjumpa dengan makhluk-makhluk yang ada yang nak share nota, ada yang tak nak share nota, ada yang dah jumpa doktor, tak naklah aku cerita kat kau, ataupun tak jumpa lagi tapi dah jumpa dah, macam tu. So kita memang akan berjumpa dengan makhluk-makhluk yang sedemikian rupa. Jadi apa yang saya buat ini just untuk inspiring you guys lah, macam mana korang nak ni untuk kita kata sebagai Allah akan berikan keberkatan kepada kita kalau kita buat benda ni. Itu yang saya pegang daripada dululah. Nak jadikan ceritanya, pada saya first sem dulu, biasalah orang dari Sarawak, so senior tak ramai. Jadi macam mana saya nak survive? Lepas tu saya tanya juga kepada kawan-kawan saya, hang ada tak nota ni senior dulu? Ada tak ni? Biasalah kita nak cari kan. Semua kata tak ada. Tak adalah, tak ada. Lepas tu tak apalah. Saya pun buat nota sendiri. Buat skema sendiri, cuba-cuba sikit-sikit. Lepas tu minta ada yang kawan-kawan yang sanggup nak bagi, so kumpul-kumpul. Lepas tu orang yang sama yang saya jumpa waktu nak masuk exam lagi 10 minit, tiba-tiba terserempak dengan makhluk yang saya tanya tadi tu yang tak nak bagi nota. Terus dia kata terus saya tengok nota dia setebal alam. Memang tebal gila nak mampus. Lepas tu tanyalah, kat mana kau dapat nota ni? Sini yang bagi. Dulu kata tak apalah. So saya pun biar, sebab kalau kita fikir nanti masa exam dah lah sejuk, nak tulis banyak pula tu, so macam tak nice lah. So tak apa. So start daripada hari tu, tak apalah, saya try untuk buat nota sendiri. So apa yang saya buat, saya tak balas balik dengan tak baik. Saya taklah doakan dia semoga hang dihempap kipas, tak adalah. So apa yang saya buat masa tu, untuk next sem dan juga next sidang, saya cuba untuk buat nota sendiri, buat skema sendiri, cuba-cuba sikit-sikit, ambil ni, jumpa doktor apa semua.
Dan apa yang saya buat, saya share kepada semua orang. Saya share balik kepada insan yang membuat perkara sedemikian kepada saya. Dan sepanjang saya buat benda tu dari second SEM sampailah ke SEM yang ketujuh, sebab SEM 8 saya latihan mengajar kan. Alhamdulillah, sepanjang saya bagi itu, Allah bagi keberkatan. Setiap exam yang saya join setiap exam yang saya jawab, dari SEM 2 sampai SEM 7, apa yang di aim saya keluar, semua sebiji, tak pernah satu pun miss. Jadi benda tu, jadi korang boleh cubalah. Apa yang kita bagi ni, kita kata kita kill them with kindness. Kita tak boleh bagi macam orang buat dengki kepada kita, kita tak boleh buat balas balik dengan dengki. Kita kena balas balik dengan kebaikan, untuk kita tunjuk kepada dia yang dia ni walaupun aku buat macam ni, tapi dia still nak buat baik kat aku. Jadi macam tu. So macam kita balas balik dengan kebaikan, insya-Allah kita akan mengubah orang itu menjadi ustaz. Tak adalah benda-benda macam tu. So benda tu yang saya buat. Dan ada jugalah makhluk-makhluk yang masih lagi macam kita orang share ni, lepas tu ada lagi maki, korang share ni, korang ingat korang pandai ke? Macam tu. Rasa nak jawab je, yelah daripada kau duk share hamster tudung, faham tak? Dekat grup WhatsApp, faham tak? Tapi tak menjawab lah macam tu, kita sebagi je. Akan ada orang yang akan dengki kita, ni akan ada tanya, ni yang korang buat ni betul-betul akan confirm A ke? Macam tu. Biasalah orang akan buat macam tu. So apa yang saya buat, saya akan tolong je. Buat je sehabis baik kita tolong orang. Dan Alhamdulillah, benda ni memang sepanjang cerita saya, akademik saya di USM, sangat-sangat ni lah, sangat-sangat orang kata taklah smooth, tapi untuk result tu ada jugalah dia okey. Alhamdulillah, macam tu lah. So nak jadikan ceritanya, kalau nak dirangkumkan kepada semua, kenapa saya pilih tajuk Hayat yang Penuh Majika, sebab saya tak tahu yang sepanjang dulu, kalau dianggap dulu pun, kalau orang duk tengok macam mana hidup saya, kawan-kawan saya sendiri pun sampai cakap kau tak boleh pergi mana-mana Dad, macam tu. Sebab takat yang kau pergi form 6 pun, kita orang semua pergi UiTM kan, kita orang semua ambil diploma gitu. Diploma apa? Diploma dalam hospitality. Tak apalah, so pergilah kan. Kau sekarang kat mana? Tak adalah, astagfirullahalazim. Tapi tak apalah, semua orang saya nak jadikan cerita juga, semua yang kita aim sebenarnya saya ubah balik, perjalanan hidup kita dekat mana-mana pun, selagi mana kita usaha, selagi tu kita akan dapat. Nak kata kita ambil form 6 ke, kita ambil asasi ke, kita ambil kulinari ke dekat college ataupun mana-mana institusi yang untuk develop skills, yang orang kata macam apalah hang join Giat Mara, boleh jadi ni ke? Tapi kalau kita usaha betul-betul, kita tak tahu masa depan kita macam mana. Macam itulah yang apa saya buat. Walaupun kawan saya dulu study Spain, US, kan, sekarang menganggur di rumah. So macam tak semestinya. Jadi macam cerita dan juga hayat kita ni, kita tak tahu pengakhirannya macam mana. Jadi usahalah sehabis baik. Saya rasa itu saja untuk perkongsian untuk kisah hidup saya. Saya harap ianya menarik lah untuk berkongsi bersama dengan anda gitu. Jadi boleh buka ruang untuk soal jawab lah. Rasanya siapa-siapa yang nak bertanya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada siapa-siapa yang sahabat-sahabat saya yang datang kat belakang tu. Hai. Terima kasih untuk datang, dan juga mungkin ada soalan satu dua daripada anda yang mungkin nak tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Terima kasih Cik Syadat. Kita dengar daripada perkongsian Syadat tu naik turunnya dia kan. So saya nak tahulah Syadat, teruja sangat nak tahu ni. Masa Syadat dah berjinak-jinak dengan debat. So debat yang selalu Syadat masuk tu mostly bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ya saya. Okey. Yang paling kalau kita jadi seorang pendebat yang baik, apa yang perlu ada oleh orang tu? Okey, agak menarik ya. Thank you untuk Kak Ros untuk soalan itu. Lupa saya nak berkongsi juga tadi, untuk menjadi seorang pendebat yang baik, ataupun kita kata untuk menjadi seorang orator yang suka bercakap dekat depan, benda first yang paling kena ada untuk semua orang yang nak bercakap ni senang, ialah membaca.
Saya dulu adalah orang yang sangat-sangat susah nak membaca. So macam sangat susah, macam apa benda lah buku ni, suka baca macam novel kan, gitu. Lepas tu duduk nangis-nangis sorang-sorang, macam tu, baca novel entah apa-apa merapu. Tapi tak apa, saya tengok macam kawan saya, dia one of yang mengajar saya dulu. So saya tengok juga macam mana dia boleh bercakap dengan senang. So malam-malam saya tengok macam dia selalu baca artikel apa semua. And dekat USM lagilah saya berjumpa dengan orang yang memang kalau kita tanya dia jawab lancar je bla bla bla. Ni lepas tu tengok dekat laptop dia ada dalam 12 gig artikel je. Lepas tu dalam bilik dia pun penuh dengan buku. Kita penuh dengan Milo, apa lagi? Ada oat, macam-macam lah. Tapi dia buku. Kan? Jadi macam wow. So macam benda tu lah yang saya macam tersentap sikit. So saya cuba baca. Sebab bidang yang saya ambil pun dekat sini is sejarah. Jadi macam kalau saya tak membaca, agak macam pelik lah di situ. Kan? Jadi saya rasa membaca lah yang pertama. And second one is kita kena jangan malu untuk kat depan. Orang selalu tanya saya macam mana nak bercakap dekat depan ni lepas tu tak nervous. Macam gila, semua orang akan nervous. Tapi masalahnya siapa yang dah selalu bercakap dekat depan, kita pada mula-mula tu kita akan rasa macam stage fright for the first 2 minutes, betul tak? Macam 2 minit ataupun 3 minit, na'udzubillah pun 10 minit lah dia masih bergetar, macam tu, hari curriculum macam tu lah, contohlah. So macam kita bergetar sedikit, tapi lama-lama kita akan jadi macam selesa. Jadi macam mana kita nak daripada tahap tu ke tahap yang macam ni, selalu kena cuba. So ramai tanya macam mana nak perfectkan, dia kena cuba. Sebab tu yang selalu tanya saya masa one of junior-junior saya untuk jadi MC, saya kata kalau boleh cari event, kalau boleh jual diri sendiri. Macam saya dulu, orang ramai tanya saya, kau macam mana dapat job MC senang Tak, dulu saya masa saya first year, saya menjual diri. Tak adalah. Saya pergi, tak maksud menjual diri. Bahaya ya, USM. Tak adalah. Saya pergi ke DK Foyer. Kan DK Foyer kan ada ramai makhluk-makhluk join semacam dia bagi kita pamphlet macam apa benda ni. Tapi apa yang saya buat, saya pergi dekat dia orang, saya bukan tanya event ni bila bla 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 bla. Saya tanya dulu waktu first year, event ni dah ada MC tak? Macam tu. So macam event ni dah ada MC tak? Ada, tapi kita nak English saja. So macam English saya tak seberapa. Jadi macam macam mana? So how do I develop my English masa jadi MC? So saya ingat lagi MC saya pertama untuk English is peringkat ASEAN. Jadi macam agak terciduk. Jadi macam kalau korang sanggup nak stalk IG saya, ada dekat bawah-bawah sekali, ada first time saya jadi MC English. Sangat-sangat pelik bunyinya. Macam bunyi sebut-sebut satu, welcome to University Science Malaysia. Macam apa ke benda? Jadi macam agak kekok lah. Tapi the point is, apa yang saya nak cuba share is, apa-apa benda yang kita tak pernah cuba, please beranikan diri untuk cuba. Sama juga macam yang debat apa semua tadi. Saya dulu tak pandai untuk ni, tapi saya force diri saya untuk tunjuk. Kan agak ni jugalah yang saya cerita juga sikit sebab parents saya dulu dia lebih macam tengok kepada kejayaan abang saya, aku ada seorang je abang saya, semacam dia UTP Petronas kan, jadi macam engineer and so macam wow, so macam apa yang aku ada, so macam one of the thing yang saya nak attract, biasalah anak nak attract balik attention daripada parents kan, kita nak buat something yang berjaya. So macam saya selalu force diri saya untuk buat segala benda, untuk saya nak tunjukkan juga yang saya pun boleh berjaya macam abang saya. Tapi apa yang saya force tu terlalu banyak force, sampai sekarang ni saya dah kumpul 40 lebih piala dekat rumah. So macam terinspirasi. Tak adalah, ada bunyi sound effect sikit. Macam tu lah yang saya cerita. Maksud saya, kita sebenarnya kita tak tahu benda yang kita takut selama ni, sebenarnya kalau kita cuba, benda itulah adalah kekuatan kita. Benda tu yang saya pegang dulu. Sebab saya dulu tak tahu yang saya boleh jadi MC. Sebab dulu saya start dengan debat. MC pun saya macam cikai-cikai, walaupun dari Jajah 4 cuba sikit-sikit, tapi saya tak tahu yang saya boleh join sampai ke peringkat antarabangsa. So kita tak tahu kita punya potential sampai tahap mana. Saya harap menjawab lah. Okay. Ada lagi soalan-soalan daripada
anak didik. Ke nak tanya macam mana nak study? Kat sesi ni, Yes. kita boleh berinteraksi terus dengan kita. Ha. Adik dengar-dengar kita kita kata ni, tak betul kan? Saya ambil tanya yang Okey, silakan. Iqbal kan? Okey, Iqbal. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Satu hari di hari raya. Hari. Okey. Baiklah, selama 4 tahun abang berkecimpung dalam sebagai seorang pelajar di Universiti Sains Malaysia kan. Boleh saya tahu apa motivasi abang, apa dorongan abang, apa inspirasi abang, dorongan dan motivasi abang untuk berjaya sampai ke hari ini? Itu je. Okey, thank you. Iqbal, dorongan yang saya memang ambil dulu, antara dorongan yang paling ni lah yang saya pegang, which is yang saya cerita tadi, failure yang dulu tu. Sebab saya selalu gagal. One of yang saya dulu fikir macam sebab parents saya, benda ni agak personal jugalah sebenarnya, sebab ada kaitan dengan parents juga, ada kaitan dengan family juga. So macam saya nak buktikan yang saya juga boleh berjaya. So that is one of the dorongan yang paling saya letak sebagai first lah. Sebab saya rasa macam apa yang aku boleh buat untuk parents aku bangga juga, untuk daripada diorang selalu bangga dengan abang aku macam. So one of the things lah. Satu lagi yang yang saya ambil juga is, macam mana nak cakap saya ni suka tolong orang, macam tu lah. So that's why daripada yang saya buat selalu, saya anggap macam kalau kita nak tolong orang ni selalu, so macam benda tu akan membantu kita balik. So saya keep on pushing diri untuk selalu tolong orang. So macam tengok orang happy, macam thank you bagi ni. So dari situ saya keep on developing macam mana aku nak tolong orang tapi dengan lebih baik. So macam tu saya nak push diri untuk apa? Untuk developkan dengan banyak lagi benda. So saya boleh tolong orang untuk develop lebih baik. One of the things juga sebenarnya, ramai orang tak tahu yang saya ni sebenarnya manusia biasa juga. So macam sepanjang berkecimpungnya saya dekat USM ni, mendapat banyak anugerah apa semua, tapi ramai yang tak tahu sebenarnya saya ada penyakit lah juga. Taklah penyakit sangat, macam boleh lah dia kata, saya juga ada problem dari segi depression, anxiety dengan stress. Ramai orang tak tahu yang tu sebab saya tak nak cerita sangat. Tapi saya ceritalah untuk kita berkongsi the other side of the buku, tak adalah. Saya disebabkan oleh perkara ni terlalu personal lah dengan hidup saya. Biasalah kita dengan family apa semua. So benda tu lama kelamaan saya jadi macam terlalu overthinking. So macam benda tu develop untuk mental illness. So saya dah jumpa dengan doktor juga dulu. So saya punya level depression, anxiety dengan stress sangat tinggi. Dia tulis kat situ severe. Extreme, no, bukan severe, extremely severe. Dia tulis kat situ. Because of saya terlalu overthinking. Sebab tu yang saya katakan force tadi tu sebenarnya boleh dikatakan saya depressedly force myself untuk dapat benda tu, untuk dapat macam kejayaan-kejayaan saya. So macam benda ni boleh dikatakan dorongan, tapi dia sebagai dorongan yang negatif. Sometimes benda ni kita tengok macam memang negatif lah, sebab dia memang menyiksa diri kita sendiri, sebab kita nak buktikan kat orang lain yang kita juga boleh berjaya. Semacam sebab dekat kawasan saya tu, dekat kampung saya tu pun juga, kita orang ni, family kita orang boleh kata taklah famous, macam famous lah juga sebab because of one of the first anak yang dihantar ke universiti kat Semenanjung macam tu. So masuk pula universiti macam abang saya UTP, macam wow, orang dengar macam engineer. State kepala orang kampung ni dengan engineer, kerja offshore, gaji pumpang-pumpang macam tu, betul? Jadi saya pun forcefully driven untuk macam mana nak proof yang saya juga boleh berjaya. So benda tu sakit lah sebenarnya. It's not kita kata tidak dinasihatkan untuk mencuba di rumah, tak adalah. Tapi benda tu lah realitinya yang berlaku. Jadi macam saya bersyukur jugalah sebab mungkin ada hikmah sebab kenapa saya diberi sakit macam, taklah sakit, dia macam masalah macam ni. So di samping walaupun dia tersiksa sedikit, tapi benda ni develop banyak benda potential dalam diri saya sendiri. Saya tak tahu yang saya boleh join event yang besar-besar. Saya tak tahu yang saya boleh join
untuk saya develop skills dalam akademik untuk sampai ke tahap tu, saya tak tahu. So macam itulah. So benda itulah yang memberi dorongan saya. Saya kira menjawab lah. Okey ya. Dan mesti ramai yang tanya macam mana Syahadat boleh study kan ada kan soalan tu kan. Tengok muka macam oh. So sikitlah untuk tips yang macam mana saya study. Kalau orang selalu tanya macam mana you study, macam mana hang ni, mesti orang akan kau kena study pukul ni, kau kena bangun pagi sembahyang subuh lalu lepas tu study. Saya tak sembahyang subuh lah. Maksud saya study tak ada jadual. Selalu orang tanya macam mana hang study kalau tak ada jadual. So apa saya reply kat dia orang, saya study, secara logiknya for me lah, saya study ikut mood. Kalau rasa nak study, you know why? From my side lah, from my perspective, kalau kita study, kita tak ikut mood, tapi kita paksa. Perasan tak kalau kita duk baca paksa, benda tu tak masuk. Jadi macam 1 jam ataupun 2 ataupun 3 jam masa tu, masa kita terbuang sebab kita tak faham. Betul? Sebab kita force diri kita macam apa benda ni, tapi mak jangan kacau aku. Macam tu. So macam kita force. Jadi benda tu agak merugikan lah sebab kita tak ada rasa nak study, kita paksa. Jadi benda tu tak masuk-masuk. Jadi 3 jam yang tidak berharga gitu. So tapi masalahnya sekarang kalau saya cerita macam tu, soalan kedua muncul, macam mana nak munculkan mood study? Jadi benda tu sebenarnya kita kena cari sendiri jugalah. Kita kena ada intention. Kita kena letakkan juga kalau macam saya juga, one of the dorongan is saya letak macam parents kita dah hantar kita kat sini mengharapkan kita kan. So kita pun macam di sini dah lah family kita mengharapkan kita belajar betul-betul, kita pula mengharapkan kelas tak ada. Macam kelas tak ada, yes, macam tu, betul. Kalau tak pernah rasa tu bukan makhluk bergelar student lah tu. Biasa, benda tu normal. Biasalah kita nak buat essay yang gelak kat belakang tu, itulah selalu buat kan. So benda-benda macam tu lah. Jadi kita kena self reflect lah, macam is it yang aku buat ni dah setaraf dengan apa yang mak bapak aku dah harapkan, yang parents aku dah bertungkus lumus, yang kita tak tengok pun, yang harapkan kita untuk sampai ke tahap ni. Mungkin alhamdulillah saya orang yang senang, boleh kata orang hidup sederhana, boleh senang lagi. Orang yang susah macam mana? Kan? Gitu. Ada lagi soalan? Ada soalan ya? Mungkin di bahagian belakang ada lagi? Belah belakang sana ada nak tanya soalan. Kita ada lagi 5 minit. Silakan. Silakan. Cantik je kat situ, dia macam ada bulatan. Yes, saya. Silakan. Wassalam. Sumber inspirasi saya. Okey, sumber inspirasi kejap saya kena. Sumber inspirasi ni bagi saya saya tak ada sumber inspirasi. Adalah, tapi saya tak ada yang tetap. Maksudnya saya akan tengok orang lain pun juga. So macam nak jadikan macam mana nak cakap dia pun ubah-ubah kak. Kadang-kadang saya tengok abang saya sendiri, kadang-kadang saya tengok cikgu saya, kadang-kadang saya dengar cerita lecturer dalam kelas macam one of the idol, macam itulah. So tapi nak dirangkumkan, yang menjadi sumber inspirasi saya ni, dia tak semestinya orang yang saya tengok berjaya. Sebab saya tengok juga ada semasa dalam hidup saya tengok macam orang yang macam terlalu susah nak bekerja untuk menyara anak-anak di kampung, itu tak adalah untuk menyara anak dia kat rumah apa semua. So macam dari situ saya macam aku mesti buat something else. Sebab itulah saya bersyukur, sebab selepas form 6 saya jadi cikgu sandaran. Jadi macam itulah masa tu jadi macam best jadi cikgu. Biasalah hujung-hujung dapat iblis-iblis kecil, tak adalah. Budak-budak kecil yang terlalu biasalah budak-budak kecil kan. Sekolah tu pun sekolah yang agak susah juga. Tapi nak jadi moral of the story is macam senang, macam kita mengajar, lepas tu tak sampai pukul 3 macam tu dah balik. So selepas saya jadi cikgu sandaran, saya tak tahu nak buat apa, saya kerja KFC. Jadi dua skop kerja yang sangat-sangat berbeza, boleh kita katakan lah. So macam
saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba saya diberi peluang untuk jadi pekerja KFC. So masa saya first jadi pekerja KFC tu, baru saya rasa macam ya Allah, susahnya kerja ni, kena cuci ni, kena kerja ni. Lepas tu ada pula yang saya masa bekerja tu dia mengandung, lepas tu dia masih lagi ulang alik berjalan kaki dari rumah. So macam apa lagi yang aku nak kan. So macam dari situlah yang saya rasa kita kena respect orang jugalah, macam pekerja KFC. Dari situlah saya rasa kalau setiap kali saya pergi mana-mana restoran ke apa semua, kalau dia orang lambat sekalipun, saya rasa saya akan cuba untuk faham. Tapi kalau dah lapar tu jadi syaitan jugalah, tak apalah. Dia macam tu ada jugalah, saya kira macam oh aku faham macam mana dia orang kerja lepas ni, kena cuci ni, berdiri 8 jam. So macam wow, so macam benda tu lah saya terinspirasi juga, macam if kita tak usaha diri sendiri, so macam takkanlah kita nak menjadikan kita punya hidup macam ni. Taklah menjadi ini, tapi macam potensi kita untuk kembangkan kita punya pekerjaan tu lebih tinggi, tapi kita nak hadkan macam tu. So that is one of the sumber inspirasi saya lah. Saya rasa pun ada lagi 2-3 minit, jadi saya kira nak rangkumkan dulu lah Kak Nah. Apa yang saya cerita ni, saya harap menjadi korang punya inspirasi jugalah. Mungkin ada yang boleh dianggap 1-2 tu mungkin boleh dijadikan sebagai pedoman korang. Yang saya pilih ni ialah hayat yang penuh majika, yang macam saya ceritakan tadi dulu ya. Masalah depression dan juga anxiety saya tu, saya pernah ada 1-2 masa macam tu saya fikir untuk suicidal thought. Memang ada juga. So macam pernah rasa nak bunuh diri, ada juga. Tapi saya fikir balik, sebab ada certain orang yang datang adalah kawan-kawan saya, yang dia kata hidup kita ni kita tak tahu macam mana kita nanti. So dari situlah saya terfikir macam oh menarik juga kalau benda ni jadi tajuk buku saya hari ni, sebab hayat yang penuh majika. Sebab kita tak tahu life kita nanti is unexpected. Kita tak tahu macam mana hidup kita nanti. Sebenarnya kita mungkin dalam kalangan kita ni waktu dah 10 tahun nanti ada yang menjadi menteri kan, ada yang menjadi businesswoman yang sangat-sangat berjaya, walaupun akademik dia sekarang tak berapa. Kita tak tahu. Jadi macam kenapa kita nak terus hukum diri sendiri, kata kita tak boleh berjaya sekarang kan. Selalu kita fikir macam oh aku tak boleh lah LSP, tiba LSP ambil tajuk yang dekat, tak boleh lah ni macam tak boleh lah buat ni, macam susah sangat, lepas tu ramai orang pandai macam jadi macam kita mudah nak macam tak apalah, tak apalah, biarlah orang lain berjaya, aku macam ni, aku redha gitu katanya. Tapi sebenarnya kita tak tahu. Sebab tu saya selalu ulang banyak kali kepada junior-junior saya, kepada orang yang saya share, kita tak cuba. Sebab kita tak tahu yang kelemahan yang kita paling takut tu is kekuatan kita yang paling kuat. Benda-benda macam tu. Dan one of dorongan, ada lagi satu, bukan dorongan lah, one of the words yang saya semat dari dulu sampailah sekarang, yang saya selalu share dekat orang juga, saya suka semat ni. Don't show your plans, but show your result, but don't show off. Faham tak? Sebab manusia ni banyak yang dengki. Biasalah, bukan manusia lah kalau manusia itu tidak memiliki sifat dengki. Tapi apa yang saya katakan tadi, macam yang saya share pasal nota bersama tadi tu, kita kill them with kindness. Tapi at the same time, untuk kita nak capai sesuatu perkara tu, kita tak perlu nak menunjuk-nunjuk, kita tak perlu nak riakkan kata kita ni pernah ni, kita show dekat IG, oh aku study hari ni bla 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 macam tu. Tapi terpulang lah ada orang yang macam dia stress, dia kena tunjuk oh aku study, kalau tak tunjuk dia stress. Biasa, tak apa, kita layan je. Tapi insan-insan yang macam tahu yang dia boleh capable untuk benda tu, tak perlulah kita nak tunjuk-tunjuk. Sebab saya belajar juga daripada kawan saya yang dia is one of the best student untuk PPIP masa tu. Saya perasan balik masa saya kawan dengan dia ni, saya tengok IG dia tak pernah tunjuk satu kali pun yang dia pernah dapat dekan. So macam saya tersentak di situ, macam uish, kenapa dia buat macam ni? So saya tanyalah. Lepas tu masa saya tanya tu, asal kau tak pernah tunjuk kau punya result, kau punya selalu dapat dekan? Dia kata, Dad, kita tak tahu sebenarnya semua orang yang study dekat USM ni orang yang susah. Kita tak tahu yang masa dia orang nak study ni dia demam, ataupun dia ada masalah family, dia tak cukup duit, dia nak pergi Pesta Penang tapi tak ada kawan, macam itulah. Macam benda-benda itulah kita tak tahu. Jadi macam
in order kita nak respect dia orang, sebenarnya kita tak perlu tunjuk pun yang kejayaan yang kita ada, sebab kita nak hormat. Sebab kadang-kadang orang tengok kita, untunglah dia ni dapat dekan je tiap sem. Kalau lah motor aku tak rosak, faham tak? Ya je kalau motor dia rosak. Kalau motor dia tak rosak pun dia tak payah kasut masing. Macam itulah. Faham tak maksud saya? Kita tak tahu rezeki kita takat mana. So nak jadikan secara semuanya, berusahalah, sebab Allah tengok usaha. Kalau kita berdoa sekali mana pun tapi kita tak ada usaha, kita tak akan ke mana gitu. Saya rasa itu sajalah yang saya berkongsi untuk anda. Jadi saya harap perkongsian ini berguna kepada anda semua, especially adik-adik saya kat sini yang student, dan saya doakan supaya anda sentiasa diberikan kesihatan, sentiasa diberikan kekuatan untuk anda terus mencapai potensi anda untuk menjadi insan yang lebih baik dan juga berjaya dan berguna kepada semua orang. Jadi saya harap perkongsian hari ini sangat-sangat berguna kepada anda semua yang berada di rumah, bilik dan juga sebagainya. Dan terima kasih juga kepada anda semua di sini. Dan kalau boleh kita nak dengar satu tepukan yang paling gemuruh lah kepada semua. Terima kasih. Terima kasih kepada semua, dan terima kasih juga kepada PHS kerana menjemput saya. Okay, sekian.